Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada sahabat yang hadir pada pagi ini walaupun terlambat. Maafkan saya terlambat pada pagi ini. Ya. Kepada Syafina, kepada Ummu Aisyah, kepada Numala, Farid Nizan, Zarina, Jamil dan semua yang hadir pada pagi ini. Zuhati Ibrahim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suzy Daniel. Tajuk kita pada pagi ini daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, bahagian yang keempat, muka surat 17. Kitab yang karangan Imam Nawawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu ni, adab-adab membaca Al-Quran. Tajuk asalnya adalah Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ya. Bab keempat, berkatalah pengarang rahimahullah, wa nafa'ana bi ulumihi fid darain, moga Allah mengampunkannya, meninggikan derajatnya, iaitu penulis, dan memberi kepada kita manfaat dengan ilmu yang disampaikan itu di dunia dan juga di akhirat. Ini kaedah membaca kitab-kitab terdahulu. Dr. Nuazia, Nur Sakinah, Syafa, Zainab, dan Ustaz Syafiq Murad, dan Nuraida Ismail, Ali Subuh, Azlina, Hasbullah Hanafi, semua yang hadir pagi ini. Firdaus Ishaq, sahabat saya mula-mula tadi, Encik Anwar, Siti Mariam, Zamila, Masyita, semua yang hadir. Jadi aku akan menyampaikan kepada kamu semua kandungan utamanya secara ringkas dan beberapa fasal supaya mudah diingati dan diteliti, insya-Allah. Iaitulah yang pertama sekali, adab-adab menjadi guru, adab-adab seorang guru. Apabila menjadi guru, kita mesti letakkan niat yang betul untuk menyampaikan ilmu. Kerana manusia yang pertama akan dihumbankan ke neraka yang telah kita bacakan hadisnya, pertama sekali adalah merupakan seorang mujahid, iaitu seorang berjihad di jalan Allah. Disangkakan dia ikhlas dengan jihadnya itu, sebenarnya dilakukan untuk meraih simpati manusia ataupun pujian manusia. Maka orang ini akan mengakhiri hidupnya dicampak ke dalam neraka, na'udzubillah. Ahlan Ustaz Fairuz Hamid, Ruzita Yahya Muhammad Zainuddin, Akmal, Dr. Nuazia, Nur Rahman, Ita Arifin, Ramlah Jaafar, Aliza Ali, Doni Brasco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah manusia yang paling menderita di akhirat, iaitu penjihad yang disangkakan dengan jihadnya dia mampu untuk beli syurga Allah, tapi sebenarnya dia dapat kemurkaan Allah. Yang kedua, seorang yang begitu rajin berinfak, tapi di sebalik infaknya adalah untuk menagih pujian manusia, menunjuk mereka, maka tiada nasib untuk kebaikan baginya di akhirat, maka dia dicampak ke dalam neraka. Yang ketiga, orang yang menyampaikan ilmu, disangka dengan ilmu yang disampaikan itu menyebabkan manusia dekat kepada Allah, sebenarnya dia ingin mencari pengaruh, ingin dapat pujian sanjungan manusia. Zairina Arin, Muhammad Khairi, Lili Osman, semuanya top fan kita dalam Facebook ni. Terima kasih atas sokongan kalian. Kak Long, Zairul Azrun. Jadi begitu juga orang yang menyampaikan ilmu kerana mengharapkan habuan dunia, maka tiada bagi mereka keampunan untuk Allah di akhirat. Mereka akan dicampakkan neraka. Iyazan billah. Amat malang nasib itu. Jadi perkara pertama yang diingatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan ini, iaitu adab-adab baca Al-Quran bagi seorang guru. Adab yang paling utama sekali, perkara utama yang perlu dilakukan oleh seorang guru dan pembaca Al-Quran adalah niat untuk mendapat ridha Allah. Kerana Allah telah berfirman dalam ayat daripada surah Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mentaati Allah dengan ikhlas, lagi tetap teguh di atas landasan tauhid, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Demikianlah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW sabda,
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat dan setiap orang akan mendapat apa yang diniatkan. Hadis ini merupakan perkara-perkara dasar dalam Islam. Iaitulah kita meletakkan niat yang betul dalam apa sahaja yang kita lakukan. Jadi kami meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguhnya seorang lelaki yang menghafaz Al-Quran berdasarkan kadar niatnya. Kami juga meriwayatkan daripada selain beliau yang mengatakan sungguhnya manusia diberi ganjaran berdasarkan niat mereka. Jadi letaklah niat-niat yang banyak ketika kita membaca Quran, ketika kita belajar. Niat pertama sebagai contohnya untuk memahami kalamullah. Niat kedua supaya dapat jadi orang yang khusyuk. Niat yang ketiga supaya kita selamat daripada melakukan maksiat. Niat yang keempat supaya kita dapat mengajar anak isteri kita tentang Islam. Niat yang kelima supaya kita mendapat syafaat Al-Quran. Jadi bila melakukan kebaikan seperti membaca Quran ini, senaraikanlah sebanyak mungkin niat yang kita harapkan dengannya mendapat keridaan Allah SWT. Gitu ya. Jadi kami meriwayatkan daripada Al-Ustaz Abu Qasim Al-Qushayri, katanya, ikhlas adalah menuluskan tujuan semata-mata kepada Allah dalam ketaatan. Maksudnya di sebalik satu amalan yang taat, seorang itu ingin mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan perkara lain, seperti menunjuk-nunjuk di depan manusia, berusaha mendapat pujian manusia, ataupun kecintaan makhluk yang menyanjung orang itu, atau apa jua tujuan sekalipun selain mendekatkan diri kepada Allah. Katanya lagi, boleh dikatakan ikhlas itu adalah penyucian satu amalan daripada perhatian seluruh makhluk. Jadi bila kita meletakkan niat, kata Abu Qasim Al-Qushayri ni, semata-mata kerana Allah SWT, jadikan itu niat yang paling utama sekali. Seandainya ada niat-niat yang lain, maka tidaklah menjadi masalah agar ia tidak merosakkan niat yang merupakan backbone ataupun tulang tunjang kepada amalan yang kita lakukan. Dalam sebuah riwayat daripada Huzaifah Al-Mar'ashi rahmatullah alaihi, katanya ikhlas adalah perbuatan seorang hamba yang sama dari sudut zahir dan batin. Di hadapan orang, di belakang mereka sama saja. Tidak menambah dengan sebab penglihatan orang dan tidak pula mengurang dengan sebab di belakang orang, sama saja. Di hadapan mereka, di belakang mereka sama saja. Diriwayatkan daripada Zunnun rahmatullah alaihi, beliau berkata terdapat 3 ikhlas. 3 tanda ikhlas, iaitu yang pertama sekali tidak terpengaruh dengan pujian dan kejian manusia. Yang kedua, lupa untuk melihat amalan dalam satu amalan. Dan yang ketiga, mengharapkan ganjaran pahala amalan pada hari akhirat. Ini tanda, kata Zunnun al-Misri, seorang tabi'i yang terkemuka, bagaimana kita nak tahu amalan itu ikhlas atau tidak. Yang pertama sekali, tidak terpengaruh dengan pujian ataupun kejian manusia. Yang kedua, lupa untuk melihat amalan itu, melihat amalan tersebut. Dan yang ketiga, mengharapkan ganjaran pahala amalan pada hari akhirat. Iaitu kita melakukan bukan kerana mengharapkan pujian daripada manusia, mengharapkan reward daripada manusia. Tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, saya mencerita kepada tuan-tuan ketika kami di kampung dahulu, di sebuah masjid dekat dengan rumah. Masjid ini masjid nelayan. Kebanyakan orang datang situ adalah orang nelayan. Nak kutip duit pun susah, nak dapat derma yang banyak pun susah, mengharapkan daripada derma pihak luar dan sebagainya. Di masjid ini ada seorang bernama Fulan bin Fulan, hamba Allah ni, nanti saya sebut namanya tuan ya. Kerjanya adalah untuk siap masjid, membersihkan masjid kalau hujan, kalau datang awal, buka masjid, lampu masjid dan sebagainya. Kalau imam tak datang, bolehlah baca surah pendek-pendek menggantikan imam. Kalau ada murid-murid datang belajar di masjid tersebut, maka orang tua ni lah yang sibuk menjerangkan air, masakkan air, buatkan air, hidangkan roti canai pada masa itu. Tuan-tuan, jadi hamba Allah ni simple hidupnya, menjadi nelayan. Kalau sempat pergi ke laut, ke laut. Kalau tak ada kat pantai, ada kat darat, membersihkan masjid. Anak-anaknya pun taklah senang mana, taklah pandai mana, orang biasa-biasa. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kalau kami belajar bahasa Arab, dia lah datang memasakkan air, menyediakan makanan. Apa yang dia dapat, tak ada apa pun. Tapi orang tua ni kerja kerana Allah SWT. Itulah yang zahir, yang jelas dalam kehidupannya. Sehingga bila beliau mengalami penyakit dan akhirnya beliau pun berada pada sakaratul maut, nazak, kami murid datang menziarahinya
untuk mengajar kepadanya mengucapkan kalimah thayyibah, yang mana disebut dalam hadis, man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan mengucapkan Allah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah di bibirnya, di hujung hidupnya, maka orang itu akan masuk syurga. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, betulkan kamera sikit, saya ingat. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, pada hari beliau nazak itu kami pun pergi menziarahi, dan kami murid-murid sekolah Sultan Muhammad mengajarnya pakcik ucapkan la ilaha illallah, pakcik Allah bisik kat telinga dia. Ya, kita baca Yasin wal Quran Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, kita baca untuknya sampai Allah pakcik telinga. Tuan-tuan, saya dengar dengan telinga saya sendiri bahawa Haji Abu Bakar, namanya Haji Abu Bakar, mengucapkan syahadah itu lengkap tuan-tuan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lengkap bacaannya, lengkap. Dan dia mati dengan kalimah yang mulia itu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Orang ni tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak ada kedudukan pun dalam masyarakat. Di masjid pun hanya bertugas sebagai siap, kehadirannya, ketiadaannya, semua orang tak perasan, tetapi dia punya kedudukan di sisi Allah SWT. Maka matinya dalam keadaan mengucap kalimah syahadah penuh. Saya dengar dengan telinga saya sendiri, mendengar lengkap, tak pernah saya dengar lengkap orang baca syahadah seperti itu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Inilah pilihan Allah untuk orang yang tertentu kerana amalannya yang ikhlas di sisi Allah. Kami mendoakan kebaikan untuk almarhum Haji Abu Bakar, dan kami menyaksikan bahawa hidupnya dengan kebaikan, amalannya dengan kebaikan, dan bantuannya kepada kami dengan penuh ketulusan, tidak mengharapkan di sebaliknya apa-apa pulangan. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, satu hari di Mekah, di Madinah, saya menziarahi Masjid Quba, dan saya dengar ceramah disampaikan oleh Imam Masjid Quba pada waktu itu, Syekh Salih Maghamisi, lebih 5-6 tahun lepas. Maka Syekh Salih Maghamisi berkata, pernah tak di kalangan kamu orang-orang Saudi yang duduk dalam Masjid Ilmu ni, yang duduk di Quba ini, yang pernah menunaikan ibadah haji 40 kali? Semua orang terdiam. 40 kali ni berarti dia menunaikan haji tiap tahun selama 40 tahun betul-betul. Mana mungkin? Rakyat Saudi sendiri pun nak pergi buat haji pun kena ada permit. Tak ada permit boleh kena tangkap, boleh kena jail. Ada undang-undang yang ketat untuk memastikan jangan melakukan limpahan jemaah haji hingga menyusahkan jemaah-jemaah yang datang dari luar negara. Begitu peraturan Arab Saudi yang sangat ketat. Maka semua terdiam. Syekh Salih Maghamisi, Imam Zubair, dia berkata, aku pun tak pernah dapat buat haji sebanyak itu. Aku pernah jumpa seorang lelaki dari Mesir yang telah menunaikan ibadah haji lebih 40 kali. Iaitulah dia datang bertemu dengan aku, kata Syekh Salih Maghamisi. Di sini dia berkata, Tuan Guru, Alhamdulillah saya telah menunaikan haji 40 kali. Lebih 40 kali. Ceritanya ketika saya berusia 30-an, saya pergi haji menemani ibu saya. Maka saya menjadi mahram padanya. Dalam perjalanan kami menaiki bas dari Mesir menuju ke Jeddah, nanti menaiki feri pada zaman itu, coaster bas ini naik feri dari Iskandaria menuju ke Jeddah barangkali. Maka saya melihat seorang makcik duduk di bahagian roda belakang bas ini. Bas ni roda belakangnya terkeluar, sembul keluar. Maka saya mengatakan kepada makcik itu, makcik duduk tempat saya lah, kesian makcik duduk sini, nanti jauh perjalanan berbelah jam lagi. Saya orang muda, makcik duduk tempat saya duduk tempat makcik. Orang tua perempuan ini berkata kepada saya pun tak kenal dia, Masya Allah nak, moga Allah memberkatimu, rahmatimu, menunaikan hajatmu dan memberi kamu kesempatan menunaikan ibadah haji sampai engkau mati nak. Saya mendengar kata-kata makcik ni, saya tak sangka ia menjadi doa. Saya ucap terima kasih makcik, terima kasih, Alhamdulillah, syukur. Maka musim haji pada kali itu berjalan. Pengalaman pertama saya pun dah tak jumpa makcik yang saya tolong dalam perjalanan tersebut. Habis musim haji, kami pulang ke Mesir. Tahun berikutnya, nak sampai musim haji, datang orang bertemu dengan saya, Fulan, kau pernah buat haji kan? Apa kata kau buat haji badal untuk datuk aku? Tahun kedua. Tahun ketiga, datang musim haji, orang datang, Fulan, kau pernah pergi haji kan? Aku dengar cerita kau pergi haji, aku nak sponsor kau pergi haji. Begitulah berlaku daripada tahun pertama dia pergi menunaikan ibadah haji. Usianya pada masa itu 30-an. Sekarang usianya sudah hampir 80.
dia tidak pernah ketinggalan menaikkan haji walaupun sekali, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Inilah kata-kata Imam Ali karamallahu wajhah. Jangan pandang seorang itu pada penilaian zahir, kerana walaupun kamu lihat dia hina, tetapi sebenarnya di sisi Allah kedudukannya tinggi. Jangan pandang kecil pada satu amalan, kerana pada amalan yang kecil itulah yang menyebabkan rahmat Allah datang untukmu. Jangan pandang hina pada seseorang, kerana mungkin orang itu wali Allah yang doanya mustajab. Jangan pandang hina pada satu amalan, kerana dengan amalan kecil itulah melajakkan kau dapat rahmat Allah barangkali padanya. Jadi ini namanya ikhlas, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi diriwayatkan dari Fudail bin Iyad berkata, al-amalu li ajli nasi syirkun wa tarkul amal li ajli nasi riya'un. Tarkul amal li ajli nasi riya'un wal amalu li ajlihim syirkun wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Kata Fudail bin Iyad rahmatullah alaihi, seorang tabi'i yang terkemuka, meninggalkan amalan kerana manusia namanya syirik, namanya riya'. Melakukan amalan kerana mengharapkan pujian manusia namanya syirik. Ikhlas itu bila kamu selamat daripada kedua-dua perkara itu. Kamu selamat daripada penyakit riya' dan kamu selamat daripada penyakit syirik, maka waktu itulah kamu ikhlas melakukan amalan kerana Allah. Diceritakan tuan-tuan dalam Gharibatun Gharaib oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, kisah pembukaan satu kota sebelum kita, bila panglima perang yang utama itu mengatakan kepada sekalian tenteranya, kita sudah melalui berbulan-bulan dalam keadaan makanan makin kurang, tentera makin ramai mati dan kota ni tak berjaya dibuka. Seandainya kita tak berjaya juga buka dalam sehari dua ini sampai Jumaat ini, berarti kita memang tidak dikurniakan Allah kesempatan untuk membukanya. Baiklah kita pulang saja. Kota tinggi kuat, teguh. Bukan kota tinggi di Johor, kota tu tinggi, licin batunya, kuat. Itulah kota zaman dahulu yang mengepung, menyelamatkan satu umat daripada diserang oleh bangsa yang lain, dibina oleh musuh yang kuat. Pengalaman pembinaan ni kukuh, konstruksi ni sangat hebat. Maka panglima tentera Islam berkata, kalau kita tak berjaya buka menjelang hari Jumaat ni, kita pulanglah, kita redha dengan apa ketetapan Allah untuk kita setakat ini saja. Tapi kalau kita tak buka kota itu akan menjadi kuat dan mendapat sokongan di bahagian belakangnya, dan dia menjadi kuat semula dan akhirnya akan mengalahkan Islam semula. Itu yang dibimbangkan. Maka mereka semua menaikkan salat hajat, mengharap agar dapat dibuka kota tersebut. Tiba-tiba pada malam Jumaat itu, tuan-tuan, busyra, datanglah berita gembira. Kota tersebut berjaya dibuka oleh seorang tentera, dan tentera Islam menerpa masuk dan berjaya mengatasi kekuatan musuh. Musuh pun kalah. Musuh pun rupanya dalam kota itu telah kekurangan makanan, mengalami penyakit dan sebagainya. Islam pun menang. Dan tentera Islam ini menjadi kebiasaan mereka untuk sujud syukur, bergembira atas doa yang telah dimakbulkan. Kini Jeneral Tentera Islam yang ada di situ bertanya kepada sekalian tentera yang hadir, siapa di kalangan kamu yang dapat beritahu aku tentang pembukaan itu? Siapa yang buka? Tolong datang kepada aku untuk maklumkan. Tiada seorang pun datang bertemu dengan pemimpin tertinggi Jeneral ini. Jeneral ini pun tahu bahawa orang itu tentu malu agaknya, tidak mahu menunjuk. Maka dia berkata kepada sekalian tenteranya, pengumuman penting dibuat malam nanti. Ketika kamu semua bangun tahajud, yang aku tahu kamu ini ahli tahajud, maka tolonglah datang ke kemah aku, mendedahkan identiti dirinya, kerana aku mengharap sangat dapat berkenalan dengannya. Menjelang malam, tuan-tuan, pada waktu dini hari mereka tahajud sekitar 3-4 pagi, seseorang datang bagi salam padanya. Assalamualaikum warahmatullahi ya Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk engkau. Yang masuk itu seorang lelaki berpakaian tentera lengkap dengan mukanya pun bertutup. Dan dia pun berkata kepada Amir, ketua ini, jeneral ini, saya datang untuk memenuhi hajat tuan, iaitu memberitahu kepada tuan siapakah yang buka pintu kota dan akhirnya menyebabkan kita berjaya masuk dan umat Islam bermenang. Jawapan Amir begitu, alhamdulillah, syukur aku dapat tahu juga akhirnya. Tapi sebelum tuan tahu, tuan dikehendaki menerima daripada saya 3 syarat. Syarat yang pertama, tuan dilarang untuk bertanya namanya. Syarat kedua, tuan dilarang untuk melihat wajahnya. Syarat yang ketiga, seandainya berita ini bocor juga kelak, maka tuan dilarang untuk memaklumkan kepada sesiapa pun tentangnya dan memberi apa-apa reward kepadanya ataupun keluarganya. Tidak mahu itu dilakukan. Tak boleh tahu nama, tak boleh lihat muka, tak boleh bagi apa-apa anugerah untuknya. Kalau peristiwa itu akhirnya akan diketahui juga kemudian. Orang buat baik tentu akan diketahui orang juga akhirnya. Tilka ajil busyral mu'min.
Dalam hadis mengatakan kalau kita buat amalan salih ni biasanya manusia tahu walaupun kita sembunyikan, itu hadiah daripada Allah. Bila diketahui manusia, menandakan Allah terima kerana kita berusaha untuk menutupnya, tapi Allah Maha tahu dan Allah share kepada sekalian orang Islam untuk mereka ambil pengajaran. Ia terbuka juga akhirnya. Tuan-tuan yang mulia sekalian, raja atau pemimpin itu pun terkejut mendengar tawaran begitu ketat daripada yang datang kepadanya itu. Tak boleh tahu nama, tak boleh kenal rupa, tak boleh bagi apa-apa penghargaan kalau berita itu diketahui kelak kepadanya ataupun keluarganya. Tak mahu apa-apa. Pemimpin berkata, Astaghfirullahalazim, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala, ketatnya syarat ini, tak pernah aku dengar macam ni punya ketat syarat. Maka tentera itu pun yang datang ke kemahnya waktu pagi itu pun, kegelapan itu pun berkata kepadanya, saya lah orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia membaiklah pergi. Di kalangan tentera ada yang datang daripada India, ada datang daripada Parsi, ada orang Arab, ada orang Kurdi, ada berbagai-bagai bangsa lain yang turut serta dalam peperangan pembukaan negara itu. Bayangkan begitu sekali keikhlasan orang-orang sebelum kita, tidak mahu amal salih mereka dikenali manusia, diketahui, apatah lagi dihebahkan, kerana bimbang ia akan menjadi sebab keguguran nilai di sisi Allah atau ditolak terus daripada Allah. Baik, dalam satu riwayat daripada Sahal Tustari, beliau berkata, golongan bijak pandai memerhatikan maksud ikhlas namun tidak menemuinya, melainkan frasa ini, iaitu hendaklah setiap gerak-geri dan keadaan pegun ketika sembunyi atau terang-terangan demi Allah semata-mata, tidak dicampuri sesuatu, baik nafsu, keinginan ataupun perkara dunia. Kita kena ingatkan selalu tentang ikhlas ni, tuan-tuan. Anak kita nak masuk universiti sekarang, alhamdulillah dapat bagusan yang baik. Setiap anak kita mudah-mudahan tak masuk universiti pun ada banyak peluang untuk berjaya dalam hidup. Janganlah dibataskan kejayaan hanya pada sijil-sijil sahaja. Kata pada dia, nak belajar buat medik, jadi doktor, betul nak doktor ni susah ya, carilah pahala, kerana kalau engkau mengharapkan reward manusia, engkau akan penat. Harap daripada Allah ganjaran. Dalam Quran mengatakan, man ahyaha faka'annama ahyana sajami'a, siapa yang beri rawatan kepada seorang hingga sembuh, maka baginya ganjaran orang yang sembuh itu dalam amalannya. Untuk orang yang menyembuhkan, yang merawat sampai sembuh itu, tak kurang sedikit pun. Kau jadi doktor, kau rawat orang tu puasa, kau dapat pahala puasa. Kau orang tu buat haji, kau dapat pahala haji. Pahala untuknya tak kurang sedikit pun. Tapi jadikanlah niatmu kerana Allah, wahai anak. Ya, Imam Ghazali menulis sebuah buku bertajuk Ayuhal Walad. Satu buku kecil, nanti ada peluang kita baca sesama. Ayuhal Walad. Buku bertajuk Duhai Anak. Kebanyakan ulama Islam ini menulis mereka tak punya wang untuk bagi kepada anak-anak harta. Mungkin seseorang manusia itu boleh bagi pada anaknya harta berupa tanah, rumah, kereta, pekerjaan, duit yang banyak. Tapi guru-guru dahulu mereka tidak punya wang. Maka mereka menulis buku-buku yang akhirnya anak-anak tahu buku itu ditulis untuk mereka. Imam Ghazali seorang daripadanya menulis buku bertajuk Ayuhal Walad, wahai anak. Dalam buku itu penuh dengan nasihat, catatan, coritan, walaupun kecil tapi manfaatnya besar. Ibn Qayyim menulis sebuah buku bertajuk Tuhfatul Maudud. Beliau menulis bahawa dalam buku itu di awalnya dia berkata ketika dia mengetahui cucunya sedang dalam kandungan menantunya itu, maka Ibn Qayyim mula menulis buku mengharapkan bila lahir anak itu nanti, cucu itu nanti, boleh dibagi hadiah buku itu untuknya baca. Kerana Datuk tidak punya apa-apa, Datuk tak ada harta, tapi Datuk meninggalkan untuk kau satu pesan yang Datuk faham daripada kalam Allah dan juga kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila cucu itu lahir, buku itu pun sama-sama siap ditulis. Bagi hadiah kepada anaknya itu untuk cucu, bimbang nanti Datuk tak panjang umur nak jumpa. Begitu juga Imam Ghazali menulis buku untuk anaknya bertajuk Ayuhal Walad, wahai anak. Dalamnya pesan untuk si anak supaya ikhlas kerana Allah. Bantulah dirimu wahai anak untuk ingat segala yang beri itu sumbernya daripada Allah, bukan daripada manusia. Maka ikhlaslah kepadanya dalam amalan yang kau lakukan. Kalau kau belajar cemerlang pun kerana kau mempunyai kekuatan, kau punya ingatan,
kau punya mata untuk melihat, kau punya kaki untuk melangkah, tangan untuk menulis. Andai semua itu ditiadakan oleh Allah, maka tidaklah kau dapat capai apa yang kau nak. Maka nikmat yang Allah beri itu kau kena syukuri, ikhlaskan dirimu dalam segala amalan untuknya, wahai anak. Ini tulisan orang-orang saleh sebelum kita untuk anak-anak mereka, cucu mereka, ya. Baik, diriwayatkan daripada Asari rahmatullah alaihi, beliau berkata, jangan kamu amal kerana manusia wala sedikit pun, jangan tinggalkan satu kerana mereka, jangan menyembunyikan apa-apa daripada mereka, jangan dedahkan satu kepada mereka. Maksudnya kat sini, jangan pedulikan manusia, jangan ambil hati sangat dengan kata-kata manusia, kerana semua manusia ni akan berkata perkara-perkara yang tidak selaras dengan kehendakmu. Kata Imam Syafi'i, ghayatun nas ridhan nas ghayatun la tudrak. Harapan manusia adalah satu benda yang tidak boleh ditunaikan. Maka tunaikanlah kehendak Allah, kamu akan dapat capai kehendak manusia. Tapi kalau kamu cuba cari keridhaan manusia, kamu tidak akan dapat ridha Allah. Satu lagi, para sahabat telah berhimpun untuk mengusulkan kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu satu usul. Mereka mengutuskan sahabat yang paling berani bercakap dengan Umar. Ini berlaku selepas kewafatan Rasulullah, selepas kewafatan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Umar menjadi khalifah, dilantik, dipilih oleh umat Islam keseluruhannya menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah Abu Bakar, pengganti Abu Bakar. Maka mereka memutuskan Abdul Rahman untuk berjumpa dengan Sayyidina Umar kerana keyakinan mereka Abdul Rahman dapat selesaikan hajat. Abdul Rahman pergi berjumpa dengan Sayyidina Umar untuk menyatakan, wahai Sayyidina Umar, keputusan yang Sayyidina Umar buat, rujuklah dengan kami, bincanglah dengan kami. Sayyidina Umar membincang dengan mereka, tuan-tuan, tapi ada setengah-setengah kerana Sayyidina Umar tidak bincang dengan mereka, kerana tasarrufatul imam manutun bil maslahah. Tindak tanduk seorang imam adalah bergantung kepada kebaikan. Orang jadi pemimpin memang dia buat keputusan apa yang terbaik untuk rakyat. Kalau dia buat sebaliknya, dia memang tidak layak jadi pemimpin. Dan jadi pemimpin ini, dengarlah nasihat daripada orang-orang yang berkeahlian, yang tidak ada kepentingan. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ditemui oleh Abdul Rahman, nak menyatakan kepadanya, tolong rujuk kepada kami dalam bab sekian-sekian, jangan buat keputusan pandai-pandai. Seolah macam tu nak katakan kepada Umar. Maka Umar Khattab radhiyallahu anhu, sebelum Sayyidina Abdul Rahman membuka mulutnya, Sayyidina Umar telah berkata kepadanya, wahai Abdul Rahman, mahu tak engkau dalam satu keputusan yang kau buat, engkau mencapai restu manusia, tetapi engkau tidak dapat redha Allah padanya, ataupun kau mencari redha Allah dalam satu keputusan yang kau ambil, dan secara tidak langsung, automatically kamu akan dapat redha manusia. Mana yang kau pilih? Kalau kau berada di tempat aku ni, wahai Abdul Rahman, engkau nak buat keputusan yang manusia semua suka. Semua orang mengatakan boleh minum arak, tapi Allah mengatakan ni haram. Buat apa aku minta pandangan manusia dalam perkara-perkara yang Allah haramkan? Begitu maksud Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Aku jadi pemimpin, aku kena firm, kerana kamu ini ibarat anak-anak aku, lebih daripada anak-anak aku lagi. Kerana di akhirat kamu akan beri klaim di sisi Allah bahawa aku melakukan kesalahan daripada kamu, dan aku akan dipersalahkan. Yang mana engkau pilih, wahai Abdul Rahman? Engkau mencari redha manusia, iaitu kasih sayang mereka dan pujian mereka, sanjungan mereka, sedangkan dalam apa yang kau buat itu kau mendapat kemurkaan Allah. Ataupun kau buat satu perkara yang kau cari keridhaan Allah, walaupun manusia marah, kau tetap jalankan. A ataupun B. Maka Abdul Rahman menangis. Abdul Rahman, sungguhnya benarlah sabda Nabi, sungguhnya di kalangan umat ini ada orang yang muhaddath. Muhaddath ini maknanya mulham, dan Nabi telah menyifatkan Umar adalah orangnya. Sayyidina Umar mempunyai firasat. Firasat Umar sangat tepat. Maka Abdul Rahman yang ada di situ lantas pulang kepada kumpulan para sahabat dan berkata kepada mereka, tak payahlah kita nak challenge Umar, kerana apa saja yang kita nak kata, Umar dah tahu radhiyallahu anhu wardah. Yakinlah bahawa selagi dia jadi pemimpin kita, dia akan bawa kita kepada kebaikan, kebenaran. Dia tidak ada sedikit pun dalam tindakannya itu untuk kepentingan dirinya. Dia meletakkan kepentingan Allah, kepentingan Islam itu sebagai keutamaan. Jadi ini maksud daripada kata-kata Asy'ari radhiyallahu an. Dalam sebuah hadis daripada dan satu riwayat daripada Qushairi, beliau berkata, Imam Al-Qushairi, sekurang-kurang sifat benarlah kesekataan dalam keadaan yang tersembunyi ataupun terang-terangan. Depan orang seperti itu, belakang orang pun seperti itu.
Depan orang kita menunaikan salat sunat, mengingat salat fardu, belakang orang pun, orang tidak ada pun, kita tetap buat. Tak penting bagi kita apa saja kata-kata manusia. Diriwayatkan daripada Al-Harith Al-Muhasibi rahmatullah alaihi berkata, orang yang benar adalah orang yang tidak kisah. Sekiranya dia tidak menempati satu kedudukan yang mulia dalam hati makhluk demi memastikan keelokan hatinya, tidak suka melihat kebaikan amalnya walau sekecil zarah, dan tidak membenci jika orang melihat amal buruknya. Ini kata Al-Harith Al-Muhasibi, beliau seorang tokoh tasawuf yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad. Beliau berkata, ini lagi tanda orang yang ikhlas. Dia tak kisah orang letak dia dalam list orang yang paling berpengaruh ke, orang sibuk untuk mencari hit dan juga followers yang ramai pada hari ini ke. Kan kadang-kadang kita ni ditimpa oleh perasaan gurur, tuan-tuan. Gurur ni rasa tertipu sangat, ujub dengan diri sendiri. Kita buat satu posting ni, termasuk saya, tuan-tuan, maka kejap lagi kita mau tengok, dah banyak tak hit, dah banyak tak komen, oh hebat aku hari ni. Tuan-tuan di mulia Allah, perhatikanlah kata seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ingatlah ketika engkau berkata ini, manusia semua melihat kehebatan dirimu, tapi Allah melihat hatimu. Manusia melihat penampilanmu, pakaianmu, kata-katamu, kesusunan ibaratnya, banyak Quran yang kamu datangkan, banyaknya hadis yang kamu hafal, tapi yang memeriksa hati kamu adalah Allah. Maka kata Al-Harith Al-Muhasibi, seorang tokoh tasawuf kurun yang kedua hijrah, bahawa orang yang ikhlas ini adalah orang tak kisah sama ada orang masukkan dia dalam list orang-orang penting, orang berpengaruh, orang yang hebat. Dia pun tak suka amal baiknya diketahui orang, dan dia pun tidak heran dan tidak peduli kalau orang mengatakan keburukan-keburukan tentang dirinya, kelemahan-kelemahan dirinya. Dia tidak kisah, tak ada masalah, tak ada apa pun yang akan mengubah pendiriannya. Pendiriannya hanya kerana Allah. Hal itu kerana kebenciannya terhadap perkara tadi menunjukkan bahawa disukakan penghargaan di sisi manusia, bukannya termasuk di kalangan akhlak siddiqin. Kata-kata ini sangat mendalam. Bila kita punya perasaan terhadap tiga perkara tadi berlebihan, iaitu kita mengharapkan manusia punya pandangan terhadap kita, penilaian mereka, mengharapkan kebaikan kita ditonton, disampaikan kepada orang ramai, dan kita mengharapkan keburukan kita ditutup, jangan dicerita oleh orang ramai, maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, orang ini termasuk di kalangan munafiqun yang menunjuk-nunjuk dalam amalannya, bukan di kalangan siddiqun. Munafiqun sebenarnya, iaitu melakukan amalan kerana manusia, na'udzubillah. Dalam satu riwayat daripada seorang tokoh yang lain, beliau berkata, bila kamu menuntut Allah dengan jujur, kamu mencari Allah dengan jujur, maka Allah akan bukakan untuk kamu cermin yang menzahirkan segala perkara ajaib di dunia juga di akhirat. Allah buka untuk mereka hijab. Ini namanya orang kasyaf, tuan-tuan. Orang kasyaf ini orang yang dibuka hijab, yang boleh melihat perkara-perkara yang kita tak nampak. Ini adalah kurniaan Allah kepada orang yang ikhlas. Orang ikhlas dalam amalannya, kadang-kadang orang biasa-biasa saja, tapi Allah kurniakan kepadanya keikhlasan dalam amalan. Dia nampak apa yang kita tak nampak. Seperti yang berlaku kepada, contohnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Imam Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama keturunan Rasulullah SAW yang dipanggil sebagai ketua syekh di kalangan orang-orang saleh, di kalangan wali Allah, Syekhul Aulia, Sultanul Aulia, pemimpin di kalangan para wali Allah. Tak ada seorang pun yang cerita-cerita karamah mereka diceritakan macam seperti mutawatir dalam hadis, melebihi Abdul Qadir Jailani, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Iaitu setiap anak muridnya yang punya sesuatu dalam hati nak bertanya, masuk saja dalam kuliahnya, maka imam yang mulia ni akan menceritakan apa yang terdapat dalam hati mereka. Karamah ini adalah terjemahan kepada ikhlas amalan kepada Allah. Kalau kita mencari karamah dalam hidup dengan tidak ikhlas, kita mendengar tuan guru itu punya karamah, kita pun nak dapat apa yang ada padanya, ini ibadah orang munafik. Kerana karamah itu bukan boleh dituntut, karamah itu hadiah daripada Allah kepada siapa yang dikehendaki, terpilih di sisinya. Maka Abdul Qadir Jailani ini, ulama hebat ni tuan-tuan, merupakan tabi'in yang hebat ini, yang status karamahnya diceritakan seperti penceritaan para muhaddisin terhadap hadis-hadis mutawatir. Banyak sangat cerita. Anak muridnya kata dalam hati nak tanya tuan guru lah masalah ini, masuk je dalam kuliah, tuan guru pun menceritakan apa yang ada dalam hatinya. Anak murid tu pun terkejut, tuan guru tu pun tengok dia, pegang pada dia, Ahmad,
Kalau berlaku begitu, ini jawapannya. Ahmad ni dalam hatinya terfikir tadi nak tanya kepada Abdul Qadir Jailani. Cerita-cerita karamah ni tuan-tuan penting untuk menyuburkan iman. Ia bukannya matlamat, tapi ia satu perjalanan. Kalau Allah menganugerahkan kepada seseorang, itu tanda kasihan Allah kepadanya dan tanda ikhlasnya diterima oleh Allah. Tapi seandainya seseorang kita mencari untuk dikurniakan karamah seperti itu, sebenarnya dia akan menjadi orang yang penuh kepura-puraan dalam hidup. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi banyak lagi ucapan oleh golongan salafus salih dalam perkara ini. Salafus salih ni maknanya golongan yang terdahulu, ya. Ulama-ulama yang terdahulu, para siddiqin, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama yang hidup kurun-kurun yang awal, mereka ni dipanggil sebagai salafus salih. Itu sebab kalau orang mengatakan saya mazhab salafi, itu tidak benar. Salafi ni bukan mazhab, salafi ni merupakan kurun, tuan-tuan. Dia itu salafi. Apa makna salafi? Salafi kita ni yang salafi. Kita yang ikut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, siapalah. Ada orang dari keturunan India, dia ikut mazhab Hanafi. Ada guru-guru kita pulang dari Maghribi, belajar mazhab Maghribi, dia merasakan mazhab Maghribi itu sangat tepat dengan hadis. Maka dia itu salafi sebenarnya. Bagi yang pulang dari negara Jordan, Syria, mereka belajar mazhab Syafi'i, Mesir, kubu kuat mazhab Syafi'i, maka kita ini mazhab salafi sebenarnya. Siapa yang mengatakan dia salafi selain daripada yang empat, dia berdusta sebenarnya. Kerana mazhab salafi adalah waktu yang telah berlalu. Dan imam-imam yang mulia ni, iaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, mereka ni merupakan salafi. Maka kita yang ikut mazhab mereka, kita ni salafi. Kalau ada orang berkata bahawa saya tak ikut empat mazhab ni, saya salafi, ni seorang yang ditimpa penyakit ujub sebenarnya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, banyak lagi ucapan golongan saleh yang terdahulu dalam perkara ini. Kami hanya menyentuh sebahagian daripada mereka sebagai peringatan terhadap fokus perbincangan kita. Aku juga telah menyatakan sebahagiannya beserta huraian di permulaan kitab Syarah Muhazzab. Syarah Muhazzab ni maknanya kitab majmu', tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kitab majmu' oleh Al-Imam An-Nawawi, syarah kepada kitab Al-Muhazzab oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Jadi aku ceritakan kepentingan ikhlasnya semua kitab aku, tak terkecuali kitab yang ada di tanganmu sekarang, kata Al-Imam An-Nawawi. Dan menyatakan sekali, adab guru dan murid, faqih dan juga penuntut ilmu fiqah, semuanya diulang-ulang. Kerana seperti mana makanan yang penting untuk jasmani memberikan ia kesihatan, demikian juga makanan rohani diulang-ulang untuk roh kita sihat. Janganlah kita terkejut untuk baca karya para ulama, kita akan melihat ia dimuatkan di awal-awal bicara tentang ikhlas. Aduhai para ulama terdahulu, kamu adalah guru kami dalam bab ikhlas. Tapi kamu sentiasa takut diri kamu dicemari dengan bahasa riak, ujub, sum'ah, ghurur dan sebagainya. Kami lah yang sebenarnya penuh dengan penyakit-penyakit tersebut. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja dulu untuk kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dia beri kepada kita satu penghayatan, kekuatan untuk belajar tentang ikhlas dalam beramal kepada Allah. Tanpa ikhlas, tiada satu pun akan dipandang olehnya. Jadi cukuplah di sini tuan-tuan. Itu sebab antara doa yang Nabi SAW anjur untuk kita amalkan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa a'udzubika mimma la a'lamu. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon perlindungan kepadamu daripada melakukan syirik tanpa dalam keadaan aku sedar ataupun aku tidak sedar. Saya pernah ajar doa ni dalam kuliah tafsir kita sebelum ini. Mungkin Ustaz Syafiq Murad boleh masukkan sekali lagi doa ni, iaitu mohon kepada Allah keselamatan daripada timpa penyakit riak. Ya, Hamisah Hamdan, lama tak dengar Ustaz. Dulu apa ni? Masa belum kahwin dan baru kerja. Alhamdulillah. Terima kasih. Kenang saya dalam doa Cik Hamisah, Dr. Nur Aziah, Wahya Talib, Faya Abdul Rahim, Riza bin Al-Anzari, Julia Ismail, Masyita binti Ahmad Talha, Ramini Hussein, Suzy Daniel. Terima kasih semua atas kehadiran. Ya, bagi tuan-tuan yang minat untuk melakukan ibadah kurban, masih lagi kami buka di Zahzan Travel. Boleh berhubung dengan Ustaz Faiz, CEO Zahzan Travel, bagi melakukan ibadah kurban. Cuma di Damsyik kami dah tutup. Sekarang kami cuba bantu guru kami Syekh Haidar di Yaman. Andai tuan-tuan minat untuk melakukan kurban di Yaman, saya tak menafikan ramai sahabat melakukan di tempat yang sama, tapi saya melalui sanad
rantai bersama dengan Syekh Haidar Al-Yamani di Hudaidah. Itu juga di Sudan, guru kepada Ustaz Faiz yang ada di Khartoum di Sudan, yang juga kita sediakan sembelihan ini untuk orang-orang yang memerlukan. Akikah boleh, kurban pun boleh. Dan juga di Mekah, mudah-mudahan Allah beri kesempatan bagi yang belum melakukannya, boleh melakukan sekarang sebelum beberapa pagi sekali lagi kami akan tutup. Dan seterusnya bagi tuan-tuan yang memiliki anak-anak, kami di Telaga Biru memberikan buku-buku latihan topikal untuk darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, merangkumi peperiksaan macam UPSR, UPKK, PSRA, PT3 dan SPM. Boleh berhubung dengan pegawai-pegawai Telaga Biru yang ada di sini, Faizal sebagai contohnya, Farid Mirzan, Puan Intan, juga kepada Safwan, kepada Ridwan Zaino dan siapa sahaja yang hadir dalam kuliah tafsir dan juga kuliah hadis pada pagi ini. Sekian tuan-tuan daripada saya. Segala yang baik semuanya daripada Allah, kekurangan milik manusia. Dan bagi mereka yang minat untuk menggunakan Habatus Sauda sebagai satu kaedah rawatan Islam yang Nabi telah nyatakan ia merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian, Habatus Sauda alhamdulillah kami di Telaga Biru baru saja hasilkan dengan kerjasama di Go Shop. Boleh tuan-tuan ziarah di Go Shop untuk melihat bagaimana nak mendapatkannya. Mudah-mudahan kita dapat jadi orang yang sihat. Bila kita jadi suami yang sihat, keluarga kita bahagia, kita jadi ayah yang sihat, anak-anak kita ceria, jadi pemimpin yang sihat, rakyat kita, rakyat jelata kita semua berada dalam keadaan terkawal. Ya, mudah-mudahan kita dapat gunakan Habatus Sauda yang telah kami formulasikan dalam bentuk minyak, diletak dalam bentuk apa dipanggil sebagai soft gel ini daripada haiwan yang disembelih, gelatin yang halal dengan pemantauan kita dan Islamic compliance, syariah compliance insya-Allah. Sekian saja, terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq 'alaina ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونعوذ بك مما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفقر ونعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمدلله. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan. Panjang-panjangkanlah video ni dan sekarang telah masuk waktu sembahyang sunat duha. Bagi kita yang ada kesempatan boleh menunaikannya. Menunaikan salat sunat duha tanda syukur kepada Allah atas nikmat pelbagai yang diberikan kepada kita. Dan orang menunaikan salat sunat duha akan disempurnakan segala hajatnya daripada pagi ini sampai ke petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.